Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Hukmun man ijtama alaihi arsalun. Hukum bagi orang berhimpun atasnya beberapa sebab mandi. Wa man irtasala li janabatin wa nahwiha ka haidin wa jum'atin wa nahwiha ka 'idin hasala ghuslahuma. Dan siapa hasala ghusluhuma, siapa yang mandi dengan sebab junub atau seumpamanya seperti haid beserta dengan serentak dengan mandi solat sunat, mandi sunat Jumaat atau seumpamanya seperti mandi sunat Aid hari raya, hasala ghusluhuma, maka terhasillah mandi kedua-duanya, sah mandi kedua-duanya yang dia niatkan serentak tadi tu. Mandi wajib dan mandi sunat dia buat serentak, maka kedua-duanya sah. Kama law nawa al-fardha, seperti mana kalau dia berniat untuk fardu, solat fardu, wa tahiyatul masjid, dan serentak dengan solat tahiyat masjid. Dalam satu solat dia buat dua niat, satu solat fardu, satu solat sunat. Au nawa ahadahuma, atau dia berniat salah satu, maka kedua-dua kes tadi tu hasala faqat, maka yang terhasil yang sahnya satu sahaja. I'tibaran bima nawahu, mengikut kepada apa yang dia niatkan mula-mula. Kalau mula-mula dia niat fardu, maka solat tu jadi solat fardu. Yang sunat dia masuk kemudian tu tak sah, tak dikira. Kalau yang mula tu dia niat solat sunat, maka solat tu dikira solat sunat. Yang solat fardu masuk kemudian tu tidak sah ataupun tidak dikira. Wa innama lam yandarijun naflu fil fardi, dan hanya saja yang sebenar-benarnya tidak boleh solat sunat itu dimasukkan ke dalam fardu. Solat fardu, solat sunat tak boleh masuk. Li'annahu maqsudun, sebab solat sunat tu adalah dimaksudkan, yang dimasukkan kemudian. Manakala solat fardu tu itu qasad dia yang diniatkannya solat fardu. Manakala solat sunat tu yang dimaksudkan, yang dimasukkanlah ke dalam tu solat fardu, maka tak boleh. Fa asbaha, maka dia keadaannya seperti sunat zuhur ma'a fardhihi. Solat sunat zuhur dimasukkan ke dalam solat fardu zuhur, hukumnya tak sah. Hukumnya solat sunat tu tak sah lah. Yang sah ataupun yang diterima, yang terhasilnya ialah fardu zuhur tu sahaja. Yang sunat tu tak dikira. Wa man wajaba alaihi fardan, dan siapa yang wajib ke atasnya dua fardu, ka ghuslai janabatin, seperti dua mandi junub dan haid sekali. Dua mandi, ka ghuslai, dua mandi janabatin wa haidin, iaitulah junub dan haid sekali serentak. Kafahu al-ghuslu li ahadihima, maka berpadalah, artinya sahlah mandi pada salah satunya sahaja, maka dia merangkumi kedua-duanya junub dan haid. Niatnya satu cukup. Dia nak mandi dengan sebab dua hadas, dengan kerana disebabkan dua penyebab wajib mandi. Jadi dalam kes dua penyebab wajib mandi ni, dia hanya perlu niat salah satu saja. Sah kalau dia niat salah satu saja. Wa kadza law sunna fi haqqihi sunnatan, begitu juga kalau disunatkan pada haknya dua sunat, ka ghuslai idin wa jum'atin, seperti dua mandi, iaitulah sunat hari raya dan sunat Jumaat. Wala yadurru tasyrik,
maka tidak mudarat dikongsikan niat tu. Kalau nak niat serentak pun boleh. Kalau mandi sunat tu niatkan serentak, mandi sunat Aid dan mandi sunat Jumaat. Kalau salah satu je pun dah sah, ataupun sudah merangkumi dah kedua-duanya. Mandi dengan niat salah satu pun terhasillah kafahu. Bi khilafi nahwa zuhri ma'a sunnatihi. Berbeza kalau solat seperti solat zuhur berserta dengan solat sunat zuhur, itu lain kes. Lianna mabnai at-tahirat ala tadakhul bi khilafi salati. Lianna mabna at-taharat, kerana binaan taharat itu, bersuci itu, memang dia itu tadakhul, saling melengkapi ataupun saling masuk antara satu sama lain lah. Kalau sunat mandi sunat Jumaat dengan mandi sunat hari raya tu, dia mandi saling masuk antara satu sama lain. Aid boleh masuk Jumaat, Jumaat boleh masuk Aid. Itu kalau mandi. Berbeza halnya kalau solat tak boleh masuk ke sana masuk sini kan. Solat wajib tak boleh masuk sunat, solat sunat tak boleh masuk wajib. Dia masing-masing berdiri sendiri, buat masing-masing. Walau ahdatha thumma ajnaba, kalau dia berhadas kemudian dia berjunub, hadas dulu terkentut, kemudian dia berjunub pula, atau dia berjunub kemudian dia terkentut, jadi dua dah hadas tu, satu hadas besar, satu hadas kecil. Au ajnaba wa ahdatha ma'an, ataupun serentak dia berjunub sambil terkentut, serentak. Kafa al-ghuslu, maka cukup dengan satu mandi. Lindirajil wudu' fi al-ghusli, sebab wudu' tu wajib untuk solat. Dia boleh masuk, boleh indiraj, boleh masuk ke dalam mandi wajib junub tadi. Jadi tak payah wudu', sebab bila wudu', bila kentut, wajib wudu' lah untuk solat kan. Jadi kafa al-ghuslu, cukuplah dengan satu kali mandi, dah tak payah wudu' lagi, sebab wudu' tu boleh masuk ke dalam mandi, tak payah wudu' lagi. Dengan syarat seperti yang telah kita bincangkan pada sunat mandi di atas, semasa dia mandi tu dia tak pegang kemaluan dia, ataupun tidak terkentut atau tidak terkencing semasa tengah mandi. Jadi kalau dia dah melakukan perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi tadi tu, mandi dia sah, tapi wuduk dia kira batal lah. Mula-mula wuduk dia terangkat lah, kerana hadas besar boleh mengangkat hadas kecil sekali. Tapi oleh kerana dia telah melakukan perkara yang membatalkan hadas kecilnya tadi tu, melakukan perkara yang penyebab kepada hadas kecil, maka berlakulah hadas kecil. Dia telah melakukan penyebab kepada hadas kecil, kencing, dia terkentut, pegang kemaluan kan. Jadi semua tu penyebab berlakunya hadas kecil. Jadi bila tengah mandi, bila dia melakukan perkara tu, kira berhadas lah dia, hadas kecil lah dia, kena wudu lah semula. Faslun, ini satu fasal. Wal ikhtisalatul masnunatu 17 ghuslan, dan mandi sunat itu ada 17 jenis mandi. Ghuslul Jumu'ati wa ghuslul Aidaini, mandi Jumaat dan mandi 2 hari raya, dan seterusnya, kata Sahibul Matan. Faslun fi al-aghsalil masnunah, fasal pada menyatakan hukum mandi sunat. Wal
irtisalat al-masnunat kathiratun. Mandi sunat itu banyak. Al-madhkuratu minha wa huna 17 ghuslan. Yang tersebut di sini, yang disebut di sini hanya 17 jenis mandi sahaja. Sa'adhkuru ziyadatan ala dhalika, dan aku akan sebut tambahan lagi daripada itu. Al-awwalu minas 17, yang pertama daripada 17 jenis mandi sunat yang dimaksudkan oleh sahibul matn ialah ghuslul jumu'ah, mandi Jumaat. Liman yuridu huduraha, bagi orang yang mahu huduraha, menghadiri Jumaat. Wa illam tajib alihi, sekalipun dia tak wajib Jumaat. Contoh, perempuan tak wajib Jumaat tapi dia nak datang juga, maka sunat dia mandi. Ataupun dia uzur, dia tak wajib pergi Jumaat tapi dia nak pergi juga. Contohnya dia sakit atau sebagainya, dia tak wajib sebab uzur dia, tapi dia nak pergi juga, sunat dia mandi. Wa illam tajib alaihi al-jumu'ah, sekalipun tak wajib ke atasnya Jumaat, dia musafir, tak wajib Jumaat tapi dia nak pergi juga, maka sunat juga dia mandi. Di hadithi idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil, berdasar kepada hadis, apabila datang siapa saja di antara kamu untuk solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi dulu. Wali khabari al-Baihaqi bi sanadin sahih, berdasar dan juga berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, man ata al-jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaysa alaihi syai'un. Siapa yang mahu mendatangi solat Jumaat, sama ada lelaki atau perempuan, hendaklah dia mandi. Artinya perempuan boleh pergi solat Jumaat, sah solat dia, tapi adakah dia kena buat semula solat zuhur atau tidak, itu khilaf ulama. Menurut mazhab Syafi'i, dia sudah buat solat fardu, dia tak wajib, tapi sah ke tidak? Sah, maka sahlah, tak perlu dia buat Jumaat semula. Wa man lam ya'tiha, siapa yang tidak mahu mendatangi Jumaat, tak mahu bersolat Jumaat berserta jamaah di masjid, maka tak perlu dia mandi. Wa rawa ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtadim wa ruya, dan diriwayatkan bahawa ghuslul jumu'ah, mandi Jumaat itu wajib ke atas semua orang yang ihtilam, mimpi basah lah, mimpi keluar mani, ai mutaakidun, yang confirm dia keluar mani dengan sebab mimpi. Wasarfu hadha anil wujub, dan dipalingkan masalah ini daripada wajib, sebab Nabi kata wajib mandi bagi siapa yang ihtilam, tapi ada khabar, ada riwayat hadis yang menghalakan, yang mensarafkan hukum wajib tadi tu, dengan sabda Nabi, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man irtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka fabiha wa ni'mat, maka berpadalah, dan itu terbaik lah. Maka wuduk, maka sahlah wuduknya tu, dan cukuplah wuduknya, cukuplah wuduknya, wa ni'mat, dan bagus. Itu kalau siapa berwuduk, Nabi kata. Wa man irtasala, siapa yang mandi, maka yang mandi itu yang afdal. Tak ada kata wajib dekat sini. Jadi hadis ni mensarahkan ataupun menghalakan hukum wajib tu bukan pada semua orang, sebab hadis ni mengatakan sunat je sebenarnya, cumanya yang wajib tu kepada orang yang ihtilam sahaja, yang telah keluar mani dengan sebab mimpi atau seumpamanya, maka ketika tu wajib dia mandi. Kalau tak ada apa-apa masalah hadas besar, sunat saja mandi, afdal mandi. Tayyib, habis.
wa waqtuhu minal fajri sadiqi li'anna al-akhbar alaqatuhu bil yaum, dan waktu sunat mandi itu ialah daripada, sama ada sunat mandi ataupun wajib mandi itu tadi ya. Tapi di sini kita bicara tentang mandi sunat. Jadi waktu mandi sunat waktu mandi sunat Jumaat. Waktu mandi sunat Jumaat tu ialah bermula daripada terbit fajar shadiq, artinya masuk subuh. Azan masuk, tanda masuk waktu subuh lah. Itu mula waktu sunat dia. Masuk waktu subuh dulu baru mandi. Tu baru dapat sunat mandi hari Jumaat, kan? Dia annal akhbar alaqatuhu bil yaum, sebab hadis menyebutnya kaitkannya dengan hari. Kaqalihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari dekat sini siang lah, siang tu lepas subuh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yaumal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula. Seperti dalam hadis Nabi yang lain, siapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian dia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, as-sa'atul ula, iaitulah waktu yang pertama. Apa dia tu? Waktu selepas masuk waktu subuh. Jadi kalau nak tahajud, nak witir, nak zikir semua tu di rumah, lepas masuk je waktu subuh azan je dia mandi. Kalau dia nak mandi sunat lah, atau mandi wajib ke mandi, dan perlu tak dia wuduk. Kalau dia tak batal wuduk lagi, dengan mandi tu dah masuk wuduk sekali. Kalau dia batal wuduk, dia kalau mandi tadi, mandi sunat, dia kena wuduk juga, sebab mandi tadi sunat, tak boleh mengangkat wuduk. Al-hadith. Wa taqribuhu min dhihabihi ila al-jumu'ah afdal li'annahu ablagh fi al-maqsudi min intiqa'i raihah al-karihah. Dan mendekatkan mandi tadi tu dengan waktu dia pergi ke Jumaat tadi tu, itu lagi dekat waktunya, lagi afdal. Kalau sebelum subuh dia dah mandi, dah makin panjang waktu dia. Jadi bila dia nak pergi, sebelum pergi dia mandi dulu, jadi dekatlah waktu antara dia mandi dengan pergi bertolak ke masjid tu. Jadi waktu yang dekat tadi tu, takrib tadi tu, itu yang paling afdal. Li'annahu ablagh fil maqsud, dia lebih sampai kepada maksud tujuan mandi, min intiqa'i raihati al-karihah, untuk menghilangkan bau yang tak sedap. Walau ta'arada al-ghuslu wal-tabkir famura'atul ghusli awla. Kalau berlaga, bertembung antara nak mandi ke nak pergi awal, kalau nak pergi awal sebelum subuh, tapi tak dapatlah mandi ke rumah, kalau mandi dulu nanti lewat pergi masjid, maka famura'atul ghusli, meraihkan mandi itu lebih aula. Kejar yang mandi tu, biarlah pergi lawat, tak kisah, sebab nak ambil sunnah. Li'annahu mukhtalifun fi wujubihi, li'annahu mukhtalaf, sebab pada hukum mandi tu ada khilaf ulama pada hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Wa yukrahu tarkuhu, dan makruh meninggalkannya bila uzrin, tanpa ada uzur. Alal asah, menurut qaul yang asah. Ada ulama mengatakan wajib mandi Jumaat tu, ada ulama mengatakan sunat, mazhab sendiri kata sunat. Jadi untuk khuruj anil khilaf tu, khuruj minal anil khilaf, keluar daripada khilaf itu mustahab, sunat. Wallahu ta'ala alam.